Persediaan adalah sangat penting untuk membantu pelajar-pelajar kita. Apabila kita membuat persediaan yang rapi, bukan saja ini akan memberi satu suasana yang sangat baik untuk pelajar kita, tetapi kita boleh membantu pelajar itu untuk membuat kemajuan dalam masa yang lebih singkat. Jadi, bagaimana kita plan lesson kita? Ini adalah topik yang kita akan bahas pada hari ini. Mari kita Satu dia, bagaimana anda merancang lesson anda setiap kali? Sila komen di dalam komen box di bawah dan saya nak dengar jika boleh. Dan mari kita cakap poin yang pertama adalah untuk membuat satu goal. Apa yang kita atau objektif, tujuan yang kita nak capai dalam lesson itu. Dan setiap murid adalah berbeza. Mereka mempunyai tahap kemajuan, tahap belajar yang berbeza. Oleh kerana itu, kita perlu set goal yang realistik kepada setiap student. Untuk sebagai contoh, berapa material yang kita nak cover pada hari itu, atau bagaimana kita boleh menjelaskan konsep yang susah untuk difahami. Jadi kita boleh ada di antara kita yang ada murid yang susah untuk berfokus. Jadi mungkin goal kita untuk lesson kali ini adalah untuk membantu pelajar kita untuk fokus untuk 50 atau 70% semasa lesson itu. Jadi yang penting seperti yang telah dinyatakan, kita perlu menentukan satu goal, objektif yang realistik supaya murid kita boleh belajar dan membuat kemajuan. Jika kita menetapkan goal yang terlalu tinggi, mungkin kita akan kecewa pada masa itu. Jadi, poin yang kedua adalah kita perlu membuat persediaan tentang apakah material atau bahan-bahan yang kita nak gunakan untuk membantu pelajar kita. Ada satu cara adalah untuk memastikan bahawa kita beli buku daripada workbook daripada popular bookstore dan sebagainya, dan kita boleh beli sekurang-kurangnya 2 buku untuk setiap mata pelajaran. Jadi kita bagi sikit variety lah kepada murid-murid kita. Kadang-kadang mereka menjadi bosan dengan satu buku, kita boleh guna buku yang kedua atau yang ketiga. Jadi kita ada banyak material untuk membantu mereka. Dan mungkin kita boleh buat sedikit penyelidikan di dalam internet tentang topik yang kita nak ajar pada hari itu. Jadi ini akan meningkatkan pengetahuan dan keyakinan kita terhadap subjek itu, dan kita boleh membantu mereka dengan lebih berkesan. Mungkin di antara kita nak guna download worksheet daripada internet, itu bagus juga, tetapi perlu pastikan bahawa kita ada banyak material untuk membantu mereka pada hari itu. Kita tidak mahu dalam satu situasi di mana ada 15 minit dalam masa pelajaran itu dan kita sudah habis semua material yang telah digunakan. Jadi apa yang kita nak buat? Jadi boleh minta beri perhatian terhadap itu, kita tak akan jadi panik. Poin yang ketiga untuk membantu pelajar kita dan plan lesson dengan berkesan adalah untuk kita mark atau semak homework yang kita bagi kepada pelajar kita pada minggu yang lalu. Apabila semasa kita semak mereka punya kerja atau homework, kita boleh tengok mereka buat beberapa kesalahan. Daripada kesalahan itu, kita boleh plan bagaimana kita boleh membantu mereka untuk faham dengan jelas, dengan terang tentang mistake yang mereka buat pada masa itu. Mungkin mata pelajaran itu mengenai math. Dengan matematik memang kita nak guna formula. Jadi apabila kita membuat persediaan yang rapi, kita boleh membantu mereka untuk menggunakan atau mengaplikasikan formula yang tertentu untuk matematik dengan berkesan, dan kita boleh yakin untuk kita tak akan jadi blur-blur apabila kita nak ajar murid-murid kita, kan.
Dan jika subjek itu seperti biologi atau sejarah, ada banyak fakta, maklumat yang perlu ingat, ya. Jadi dengan ini mungkin kita boleh guna mind mapping untuk membantu pelajar-pelajar kita untuk faham dengan lebih baik. Poin yang keempat adalah kita boleh mensediakan soalan-soalan untuk tanya student kita semasa pelajaran itu atau semasa lesson itu. Apabila kita buat ini, kita boleh confirm berapa yang difahami oleh pelajar kita dan apakah soalan-soalan yang kita perlu gunakan untuk membantu mereka faham dalam subjek itu. Adalah penting untuk tidak jelas terlalu cepat kerana mungkin pelajar itu tak akan tangkap apa yang kita nak ajar. Kita boleh berikan masa kepada pelajar kita kerana ada pelajar yang boleh jawab atau respon lebih cepat, ada yang perlu masa untuk bercakap. Jika kita memberi masa yang mencukupi untuk memberi masa untuk mereka jawab dan memberi keterangan yang selanjutnya, ini akan membuat lesson kita lebih efektif dan boleh membantu pelajar untuk membuat kemajuan masing-masing. Poin nombor 5 adalah selepas lesson itu sudah habis, kita boleh summarize, membuat kesimpulan dan review apa yang telah dipelajari pada lesson itu, dan ini sangat berkesan untuk membantu pelajar-pelajar itu untuk ingat dan faham apa yang sudah dipelajari untuk lesson yang pada hari itu yang tertentu. Jadi ini adalah baik. Kita sudah buat semua persediaan yang diperlukan, tetapi poin nombor 6 adalah kita perlu fleksibel. Kadang-kala walaupun kita sudah buat persediaan yang sangat baik untuk membantu pelajar kita, kadang-kala mereka tak ada mood atau mungkin mereka terlalu letih untuk belajar pada hari itu. Jadi kita perlu fleksibel dan kita mungkin perlu buat perkara yang lain seperti main sedikit game atau mereka bercakap kepada mereka, atau buat mereka, mungkin mereka sangat bosan pada hari itu, kita perlu cheer mereka up sedikit. Jadi apabila kita fleksibel dalam hal ini, kita boleh menjalin hubungan yang rapat dengan pelajar kita kerana kerja ini adalah long term. Kita nak ajar mereka bukan jangka masa yang kecil, tetapi mungkin perlu jangka masa yang agak lama. Jika kita terus mengekalkan hubungan yang baik dengan mereka, maka kita akan menjadi lebih berkesan dan lesson itu akan menjadi lebih happy dan lebih senang. Dan ini baik untuk pelajar dan untuk kita juga sebagai guru tuition. Harap kamu dapat manfaat daripada video ini dan jumpa lagi pada masa yang akan datang.